warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita dalam Bicara Remaja bersama saya Aisyah Nabiha. Saya Muhammad Azam. Dalam slot Resensi Buku. Aisyah tengok tak cerita Mak Kilau yang tengah tular sekarang ni? Oh, siapa yang tak tengok? Saya tengok. Kalau Aisyah tak tahulah kan, Mak Kilau ni merupakan tokoh kemerdekaan yang penting untuk kita. Sebab apa? Sebab beliau ni kalau dia tak berjuang, tak tahulah negara kita merdeka atau tidak sampai sekarang. Ya, betul tu. Sebenarnya Hari Pahlawan Negara hari ini, kita akan membincangkan tentang salah seorang pahlawan terkemuka tanah air kita menerusi penulisan karya Zailani Tasnim. Azam kenal kan? Kenal kan? Mestilah kenal, wirabangsa kan? Untuk mengetahui Azam dan para penonton, kisah hidup Lieutenant Adnan ini telah dibukukan dan diterbitkan pada tahun 2015. Dan kalau kita lihat fizikal dia dicetak dalam saiz A5, kecil, ringan dan dibawa ke mana-mana. Baiklah, bersama kita 3 orang tetamu jemputan, Guru Bahasa Melayu Puan Aisyah Maisarah, dan hari ini kita ada panggil waris Lieutenant Adnan, Cik Amalin Aisyah, dan tidak ketinggalan Lieutenant Muda Adham. Assalamualaikum, apa khabar? Salam sihat. Jadi saya pasti penonton kat luar sana dah tak sabar untuk tahu lebih lanjut mengenai buku ini. Jadi boleh tak cikgu terangkan mengenai tema dan sinopsis buku ini? Baiklah, terima kasih Saudara Azam atas pertanyaan. Setelah saya membaca novel Pahlawan Adnan ini, tema yang bersesuaian dengan novel ini ialah berkenaan perjuangan seorang anggota tentera dalam mempertahankan tanah air yang tercinta. Baiklah, sinopsis dalam novel ini dimulakan dengan kisah hidup Adnan ketika kecil, di mana beliau suka main perang-perang dengan rakan-rakannya pada waktu petang. Adnan ini bersekolah di sekolah artileri Inggeris. Pada waktu tersebut, masyarakat ini memandang seronok kepada bapa Adnan, iaitu Pak Saidi, kerana bertindak menghantar anaknya ke sekolah artileri Inggeris. Kerana mereka berpendapat menghantar anak ke sekolah artileri Inggeris itu sama dan sahaja seperti membiarkan anak-anak ini dijadah pemikirannya dengan cara barat. Sebenarnya perkara tersebut sangat salah dan tidak tepat. Jadi, Pak Saidi ini tetap dengan pendirian beliau dan teruslah menghantar Adnan ke sekolah setiap hari sehinggalah Adnan ini berjaya menghabiskan persekolahannya dengan cemerlang. Buktinya, ketika Adnan berumur 16 tahun, beliau telah diterima sebagai guru pelatih di Sekolah Melayu Sungai Raman. Saya nak tanya Azam, kalau umur 16 tahun, apa yang Azam buat agak-agak ni? Waktu tu saya banyak tidur. Tapi Adnan ini boleh jadi cikgu, menunjukkan beliau ini seorang yang matang dan berpengetahuan luas. Namun kita tahu, minat Adnan ini dalam bidang ketenteraan. Jadi, beliau telah berumur untuk menyertai latihan ketenteraan dan akhirnya berjaya direkrut sebagai askar Melayu. Dan dengan kesungguhan dan komited dalam diri Adnan ini, beliau telah berjaya dinaikkan pangkat sebagai Lieutenant Adnan. Jadi konflik dalam novel ini bermula apabila tentera Jepun menyerang tanah Melayu. Jadi satu persatu negeri di tanah Melayu ini telah berjaya ditandai oleh tentera Jepun. Sehinggalah mereka sampai ke Singapura, di mana Singapura ini tempat Lieutenant Adnan bertugas. Maka berlakulah peperangan yang sangat sengit antara askar Melayu dan askar Jepun yang mengakibatkan 42 orang pegawai askar Melayu telah terkorban. Jadi, kalau penonton nak tahu Lieutenant Adnan ini terselamat ataupun terkorban, anda boleh beli dan baca novel ini. Jadi itu sahaja, terima kasih. Sebenarnya kan saya tertarik dengan bila cikgu cakap yang ayah Lieutenant Adnan ini sanggup berisiko tahan tak Adnan ke sekolah Inggeris walaupun dia tentang oleh masyarakat sekeliling. Jadi sebenarnya tak hairan lah Adnan ini seorang yang hebat kerana beliau mewarisi kehebatan daripada ayahnya sendiri, iaitu Pak Saidi. Betul lah Pak kata patah bapak borek anak rintik. Ya, betul tu. Daripada sinopsis pun kita dapat rasakan aura-aura wirabangsa yang dibawakan Lieutenant Adnan ni. Baiklah, Cik Amalin selaku waris pasti tahu lebih banyak kan persoalan tentang Lieutenant Adnan ni. Bolehkah Cik Amalin terangkan dengan lebih lanjut tentang watak perwatakan Lieutenant Adnan dan keluarganya? Mestilah boleh, takkan tak boleh. Okay, dalam novel Pahlawan Adnan ni, Lieutenant Adnan Misai ni merupakan watak utama yang mempunyai minta maaf, Lieutenant Adnan ni dilahirkan di kampus Sungai Ramal, Kajang Selangor. Tempat saya. Oh ya ke? Mesti dalam pahlawan juga kan? Lieutenant Adnan ni mendapat pendidikan di sekolah Inggeris kampung Sungai Ramal dan merupakan abang sulung daripada 3 orang adik-beradik. Untuk pengetahuan semua, Lieutenant Adnan ni pernah berkhidmat sebagai guru muda ataupun guru pelatih lah sebelum memasuki bidang ketenteraan di Port Dickson. Saya selaku waris Lieutenant Adnan berasa sangat bangga dan takjub dengan watak yang dibawa oleh Lieutenant Adnan ni, iaitu sangat berani menentang tentera Jepun sehingga ke titik sandaran terakhir walaupun tanpa senjata. Berani juga kan Lieutenant Adnan ni? Ya, berani sangat. Macam mana pula dengan keluarga yang lain?
Untuk keluarga yang lain, saya ambil contoh ayah Lieutenant Adnan iaitu Pak Saidi. Pak Saidi ni mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak lelaki iaitu Adnan, Ahmad dan Amrullah yang bekerja sebagai pesawat dan tinggal di kampung Sungai Rahman. Pak Saidi ni membawa watak sebagai seorang yang sangat berpandangan jauh dan mementingkanlah pendidikan anak-anaknya dengan menghantar Adnan ke sekolah Inggeris walaupun anak-anak kampung yang lain bersekolah pondok. Masya Allah, kita dengar kan, hebat betul kan watak-watak Lieutenant Adnan. Daripada kecil lagi kita dapat lihat personaliti yang luar biasa yang Lieutenant Adnan tunjukkan sehingga beliau menjadi seorang pengamal bangsa yang sangat hebat ketika dewasa. Tepat sekali. Tapi kan lepas saya dengar tema, sinopsis, watak-watakan, saya makin tertanya-tanya apakah gaya bahasa yang digunakan dan persoalan yang sudah timbulkan kepada para pembaca. Jadi boleh tak Lieutenant Muda Adham terangkan kepada penonton tentang gaya bahasa dan soalan yang terdapat dalam novel ini? Baiklah, terima kasih kepada Azam atas soalan yang diberikan. Bila saya membaca buku ini, terdapat pelbagai jenis gaya bahasa yang digunakan oleh penulis bagi menghasilkan buku ini. Antaranya, gaya bahasa simili. Gaya bahasa simili ini merujuk kepada perkataan seperti bagai, umpama dan macam. Contohnya dalam novel ini terdapat penggunaan umpama di dalam penulisannya yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa simili pada buku surat 48. Selain itu terdapat juga gaya bahasa singkut. Cik Amalia, Cik Amalia tahu tak apa itu gaya bahasa singkut? Singkut tu kata saya lah. Saya lama kan tinggal zaman sekolah dulu. Singkut tu macam yang memberitahukan sesuatu dengan lebih-lebih ke? Bukan. Itu gaya bahasa yang bola. Okay, jadinya untuk pengetahuan semua, gaya bahasa singkut ini merujuk pada penggunaan kata sekatan-kata. Contohnya tak, dah dan nak. Dalam novel ini terdapat penggunaan tak yang menunjukkan gaya bahasa singkut yang pada buku surat 71. Okay, seterusnya terdapat juga gaya bahasa peribahasa. Saya rasa semua orang tahu apa itu gaya bahasa peribahasa. Cikgu, boleh tak cikgu berikan satu contoh peribahasa? Contohnya dalam buku surat 111 kita ada peribahasa alam kita tegar biasa. Terima kasih. Contoh peribahasa lain yang dapat saya berikan dalam novel ini ialah bila lalu kiamat bertahun, bagai tiga kepesahan, bagai bulan jatuh ke riba. Ya, tadi Lieutenant Muda ada cakap hidup lalu kiamat bertahun kan? Apa maksud dia? Oh, bila lalu kiamat bertahun ni memaksud orang yang bergaduh lalu berbaik semula. Seterusnya saya akan pergi kepada persoalan yang timbul dalam novel ini. Seperti yang tahu, apabila Lieutenant Adnan ini sedang menghadapi peperangan, isterinya iaitu Sofia berseorang diri sanggup menjaga anak-anak mereka. Kat situ timbullah persoalan pengorbanan seorang isteri. Seterusnya terdapat juga persoalan cinta akan negara. Persoalan ini sudah terang lagi bersetulur apabila Lieutenant Adnan sendiri sanggup mempertahankan nyawanya demi mempertahankan keamanan negara. Iaitu timbullah persoalan cinta akan negara. Sekian saja dari saya. Tak sangka kan penulis ni sangatlah kreatif kerana menggunakan gaya bahasa yang berbagai dan persoalan yang ditimbulkan sangatlah mencabar minda untuk berfikir. Betul tak Aisyah? Ya, betul tu. Dari gaya bahasa ni, kita bukan sahaja dapat jumpa pada syair, sajak, pantun. Unggulnya bahasa Melayu ni, bahasa yang kita bercakap sekarang ni, kita dapat jumpa dalam novel-novel. Baiklah, umum mengetahui setiap kisah pasti ada pengajaran yang boleh kita ambil untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Jadi nak tanyalah kat Encik Amali, apakah pengajaran yang Encik Amali dapat selepas membaca novel Pahlawan Adnan ni? Selepas membaca novel Pahlawan Adnan ni, saya mendapati bahawa buku ni terlalu syarat dengan nilai dan pengajarannya. Antaranya ialah nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan ni telah ditunjukkan oleh Lieutenant Adnan sendiri. Aisyah tahu tak macam mana Lieutenant Adnan ni selangkan kebijaksanaan ni? Saya dengar ada terbaca yang Lieutenant Adnan ni terjumpa askar Jepun pakai turban itu ke? Ya, betul. Lieutenant Adnan ni bijak mengesan hilah tentera Jepun yang memakai turban. Bijak mengesan hilah tentera Jepun yang menyamar sebagai askar Punjabi yang memakai turban. Selain itu, nilai patriotik juga dapat kita lihat dalam novel ni. Nilai patriotik ini juga ditunjukkan oleh Lieutenant Adnan sendiri. Iaitu Lieutenant Adnan ni sanggup meninggalkan kerjanya sebagai guru untuk masuk bidang ketenteraan demi cinta akan tanah air. Selain itu, pengajaran pula, macam saya cakap tadi,
pengajaran dalam buku ni terlalu banyak. Antaranya ialah kita kan hidup berkomuniti kan, bermasyarakat kan, jadi kita perlulah bekerjasama sama kita untuk mengekalkan keharmonian, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita, seperti yang telah ditunjukkan dalam novel ni oleh masyarakat kampung Sungai Ramai. Masyarakat kampung Sungai Ramai ni bekerjasama untuk menjaga rahsia, tidak memberitahu tentera Jepun tentang keberadaan anak dan isteri Lieutenant Adnan. Bila Cik Amali cakap yang penduduk Sungai Ramai ni bekerjasama, saya teringat satu pepatah Melayu, iaitu bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana memaafkan. Maksudnya peribahasa ni memang betul lah, sebab peribahasa ni kan orang dulu yang cakap. Maksudnya memang orang zaman dahulu mereka bekerjasama dan melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, betul. Selain itu, kalau kita perhatilah dalam novel ni, kita akan mendapati bahawa Adnan ni seorang anak yang sangat taatlah kepada kedua bapanya. Jadi kita sebagai anak yang masih mempunyai kedua bapa perlulah menghargai ibu bapa kita dengan menghormati mereka, melayan mereka dengan baik dan mematuhilah setiap arahan yang diberikan supaya hidup kita ni selalu diberkati. Saya cakap pasal taat ni, jadi satu peristiwa dalam novel ni di mana pada awalnya Lieutenant Adnan ni tak mahu menjadi seorang guru kerana minatnya hanya dalam bidang ketenteraan. Namun menjadi seorang guru tu merupakan hajat ibunya. Jadi Adnan ni patuh dan terima dengan hal yang terbuka. Jadi tak heranlah kisah Pahlawan Adnan ini dijadikan sebagai salah satu bahan konsensus untuk belajar di kata 4. Jadi lumrah alam, setiap yang baik pasti ada buruknya. Jadi apa pendapat Lieutenant Mudalam atau ada apa-apa kritikan kepada penulis terhadap karya ini? Antara kritikan yang dapat saya berikan pada buku ini, yang pertama ialah plot cerita yang agak perlahan. Untuk pengetahuan semua, apabila membaca buku ini, walaupun sudah pada buku surat 80 lebih, buku ini masih menceritakan kisah remaja Lieutenant Adnan. Selain itu, terdapat juga kurang penceritaan tentang peperangan secara terperinci. Seperti yang kita tahu, Lieutenant Adnan ini sedang menghadapi peperangan yang agak dahsyat di Singapura. Yang dalam novel ini kurang menceritakan tentang peperangan tersebut secara terperinci. Aisyah, saya tanya Aisyah, apa yang akan terlintas di pemikiran Aisyah apabila tajuk ini berkaitan dengan pahlawan negara? Kalau pahlawan negara, saya suka nak baca bawa peperangan. Jadinya kat situ telah terselah bahawa apabila membaca di luar sana, melihat saja buku berkaitan dengan pahlawan negara, mereka akan berfikir ataupun terlintas tentang peperangan yang dihadapi oleh pahlawan tersebut. Maka bagi saya, apabila membaca di luar sana, baca buku ini, mereka akan sedang merasa bosan dan rasa hampa lah apabila mengetahui plot ceritanya agak perlahan dan mempunyai plot cerita yang kurang diceritakan secara terperinci. Saya harap penulis di luar sana akan cakna tentang plot cerita dan peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh watak-watak. Sekian saja. Cikgu Maisar kan cikgu bahasa Melayu, mesti akan ajar komputer dalam kelas. Jadi cikgu rasa tak ada perbezaan antara buku Pahlawan Adnan ini dengan buku Lieutenant Adnan dan Kata 4? Baiklah, kalau kita lihat novel Pahlawan Adnan ini mengandungi 221 muka surat, manakala novel Lieutenant Adnan di Kata 4 mengandungi 373 muka surat. Jadi di mana perbezaannya? Dalam novel Lieutenant Adnan ini, penulis masukkan lebih banyak peristiwa peperangan. Maksudnya pelajar ni bila baca boleh menghayati bibit-bibit peperangan tu dengan lebih mendalam berbanding novel Pahlawan Adnan yang mungkin lebih ringkas berbanding novel Lieutenant Adnan. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan pada hari ini, buku Pahlawan Adnan ini sangatlah bagus untuk jadikan bahan bacaan kepada remaja maupun orang dewasa. Walaupun terdapat beberapa kekurangan, namun kita tak boleh menolak buku ini 100% kerana manfaat dalamnya terlalu banyak, seperti dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri rakyat, terutama dalam kalangan remaja. Sebab apa? Sebab hari ini bila kita lihat, remaja makin lama makin hilang semangat cinta dengan negara mereka akibat terpengaruh dengan budaya luar dan menghakis jati diri sebagai anak Melayu. Jadi, saya nak ucapkanlah terima kasih kepada semua tetamu jemputan kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi kepada saya, Aisyah dan juga penonton di luar sana mengenai buku Pahlawan Adnan ini. Baiklah, kepada para penonton di luar sana yang berminat untuk dapatkan novel Pahlawan Adnan, boleh layari laman Sesawan yang Bahasa dan Pustaka atau dapatkan di mana-mana kedai buku berhampiran. Sekian dari kami, saya Muhammad Azam. Saya Aisyah Nabiha. Remaja membaca, remaja berjaya.